Ataupun kalau tuan-puan pergi ke pejabat, bolehkah sakit jantung itu kita elakkan? Perkara yang tuan-puan boleh buat untuk mengelakkan sakit jantung ataupun mengurangkan risiko heart attack. Pertama sekali yang kita kena jaga, kita nak elak heart attack ni, kena jaga pemakanan atau diet kita. Kita kena kurangkan benda yang berlemak, berminyak. Kita kena kurangkan karbohidrat. Kita kena tambahkan sayur-sayuran, tambahkan grain macam oats, ambil high fiber. Kita tahu sebenarnya pemakanan memang ada kaitan yang sangat kuat dengan serangan jantung. Yang kedua, tambahkan exercise. Kalau ikut WHO, dia kata sekurang-kurangnya kita kena berjalan 150 minit seminggu. Kita boleh splitkan mungkin 30 minit setiap hari. Jadi kalau kita berjalan 30 minit sehari, kalau jalan 5 hari, 150 minit dah. 30 minit tu kita boleh split. Contohnya kita buat gardening, betul, kita boleh menyangkui di rumah atau berjalan-jalan dalam taman kita 10 minit. Kalau 3 kali dapat 30 minit dah. Ataupun kalau tuan-puan pergi ke pejabat, parkinglah kita jauh sikit. Itu poin kedua untuk elakkan masalah jantung. Yang ketiga adalah masalah, satu perkara yang kadang ni saya agak banyak berlaku, dia tentang stres. Dan paling banyak stres zaman sekarang, tahu siapa dia? Cikgu sekolah, pensyarah universiti. Malah kadang-kadang student pun tingkatan 5, tingkatan 6 dah stres. Jadi stres ni satu perkara yang tuan-puan kena tangani lah. Nak elakkan stres, saya rasa mustahil lah. Semua orang pun tahu nak elakkan stres, semua orang agak mustahil sebab kita berdepan dengan manusia. Jadi nak elakkan stres mustahil, cuma manage. Saya rasa banyaklah cara berdepan dengan stres. Contohnya, kalau stres sangat dengan satu keadaan, rehat saat. Duduk belakang, tarik nafas dalam, lepas tu hembus nafas dalam, lepas nafas dalam, tahan, lepas. Itu kaedah yang boleh membantu untuk stres. Bila kita stres banyak, apa yang berlaku, jantung kita terpaksa bekerja lebih kuat. Bukan takkan kuat, dia juga bekerja laju untuk menangani stres. Jadi kalau untuk jangka panjang, jantung yang bergerak laju, yang bekerja kuat, maka akhirnya jantung kita itu ada tekanan yang tinggi. Ia tak langsung menyebabkan tekanan darah kita akan naik. Itu perkara yang memang terbukti jelas. Dan kita tahu orang yang kurang stres, kurang risiko dapat heart attack. Nombor 4, ni poin penting tapi susah nak buat. Ini ada kaitan dengan gaya hidup merokok. Ada orang cakap, Tok Wan saya 80 tahun tak dapat heart attack, tapi data seluruh dunia mengatakan orang yang mengisap rokok mudah dapat penyakit jantung dan mudah dapat serangan jantung. Dan kebanyakannya pengisap rokok ni dapat heart attack waktu usia muda. Saya boleh katakanlah kalau sakit saya dapat heart attack ataupun sakit penyakit jantung tak sampai 30 tahun, boleh katakan 100% ada orang yang mengisap rokok. Dan angka ini bergantung kepada berapa lama anda isap rokok dan berapa banyak anda isap rokok. Ada orang tanya, vape macam mana pula? Dok, vape pun sebenarnya sama jugalah. Cerut, selagi dia tembakau, dia tetaplah rokok bentuknya. Tentang perokok pasif dan aktif. Aktif lah orang isap rokok. Sementara kawan-kawan dia yang duduk sebelah tu, yang tak isap rokok, kita panggil passive smoker. You smoke the air yang tercemar dengan asap. Jadi kalau seorang suami perokok, anak dia, isterinya, itu terdekat sama. Nombor 5, the figure is simple. Know your numbers. Kena cek tekanan darah. Masalah di Malaysia ni kadang-kadang pesakit-pesakit saya jumpa, bila darah tinggi main sebab stroke, dia kata, saya tanya kenapa? Pernah cek tekanan darah dah? Tak pernah. Sebab apa? Saya tunggu sakit kepala. Ikut kajian kita, 90% pengidap penyakit darah tinggi tidak ada sakit tengkuk atau sakit kepala walaupun tekanan darahnya terlalu tinggi. Kedua, know your number. Apa dia? Your sugar. Please check. Kita boleh check lah kadang kita berpuasa. Ataupun random. Cuma kalau random tu nak kena tahulah berapa lama. Biasa kalau ikut untuk doktor, kita akan tekan bacaan gula 2 jam lepas makan. Nombor 3 yang kena know yang number is apa dia? Kolesterol. Anda kena tahu berapa bacaan kolesterol anda. Anda kena tahu total. Anda juga kena tahu yang kita panggil lemak tepu, LDL. Kena tahu juga tentang triglyceride, TG. Yang keempat, kena tahu kita punya high density ataupun lemak tak tepu. Poin keenam yang saya kena bicarakan ialah kita kena buat pemantauan kesihatan ataupun kita panggil health screening. Ambillah masa mungkin untuk berjumpa dengan doktor untuk cek keseluruhan. Contohnya cek untuk
darah tinggi, lebih macam manis, untuk kolesterol. Mungkin kita kena buat X-ray. Kadang-kadang kita perlukan buat stress test. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita okey, supaya kita boleh ambil langkah berjaga-jaga. Contohnya kita datang follow up, kita cek gula kita dah mula naik. Dulu biasa 1308 terus, kan dah tu 4085. Then you know the numbers is increasing. Kita kena ingatlah apa yang kita buat semua ni 6 step you step sebenarnya itu memang langkah yang kepada akal kita untuk elakkan untuk dapat serangan jantung. Tapi end dia apa dia? Tuhan itulah penentu segala-galanya, sama ada dia dapat heart attack ataupun tidak.